Okey, yang saya share dekat chat tu adalah Padlet lah untuk yang download bahan-bahan. Okey, untuk yang saya demo ni lah kalau nak gunakan. Dan nota-nota untuk demo ni saya dah masuk dekat e-learning minggu keempat tak silap saya. Pertemuan yang keempat saya letak. Mana saya letak? Ini yang saya kata tadi, kalau kita buat movie clip ni pergerakan ni rama-rama pergerakan rama-rama diterbang ikut laluan. Okey, saya test scene. Okey, so dia akan terbanglah ikut laluan. Besar sangatlah pula. Okey, so diterbang ikut laluan. So seperti yang saya beritahu awal-awal, bila kita buat simbol sama ada grafik ataupun movie clip, so kita boleh adjust dari segi size, dari segi nak hilang dan sebagainya, dari kecil membesar. So kita boleh control lah. So contohnya dia terbang dan makin lama makin kecil dan hilang. So kita makin kecilkan lah. Yang kat kedua ni, kemudian dia makin jauh, seolah-olah makin jauh, dan kita alpha dia kita control lah. Okay, so bergantung lah, kalau nak hilang terus kosong lah. So bila saya test movie, test scene, okay, makin lama makin kecil dan hilang. Okay, so itu kelebihan lah kalau kita buat simbol. So simbol rama-rama ni adalah ni yang saya kata tadi, movie clip ni butterfly MC. So kalau saya double klik rama-rama ni, inilah kat sini dia terbang setempat. Okay, dan saya pergi ke scene, masukkan buat motion twinning je lah. Okay. Okay, so itu kita akan buat. So kalau lihat nota, mana path animation. Doktor, apa beza motion twin dengan classic twin, Doktor? Itulah saya nak baru cakap ni. Okay, so dalam sebelum Animate CC keluar, kita gunakan twinning saja. So, lepas animation Adobe CC keluar, so yang teknik yang klasik tu dia gunakan teknik baru, iaitu kalau kita buat, kalau contoh saya buat ni, dia warna purple kan? So ini adalah klasik. Kalau yang kita gunakan yang CC, lihat dia berwarna oren ataupun kuning, oren, coklat. So ini yang animation motion twinning. Okay, kalau dia berwarna purple itu classic twinning. Okay, so kalau siapa yang dah download nota tu dekat e-learning, so tapi saya kat sini kambing pula saya gunakan. Dia ada 3 kaedah. Pertama, kaedah klasik. Kaedah pertama. Kaedah kedua gunakan klasik juga. Okay, dan kaedah ketiga menggunakan yang tadi itulah yang Adobe CC punya style ataupun yang cara baru. Okay. So ini dia. So kalau saya mainkan, sorry. So ini yang pertama ni adalah teknik classic motion twinning. Okay, ini lebih kurang klasik juga. Dan ini yang cara yang barulah, maksudnya gunakan
motion tuning yang berwarna coklat ataupun kuning tu. Okey, cara nak buat, okey, boleh rujuk nota tu dekat e-learning, boleh download. So ada 3 cara. Okey, cara pertama adalah kita akan buat menggunakan classic tuning lah. Okey. So mudah saja saya buat new document. So boleh download ataupun gunakan gambar-gambar yang masing-masing lah. Kalau nak download tadi tu mungkin download daripada Padlet yang saya buat tu. So dalam kategori, kejap. Aduh hai. Suka betul lah. Okay, dalam grafik tu ada world map, ada kapal terbang, ada leaf, daun. Okay, dan ada AI. Okay, so cara pertama saya buat new file lah. Okay. Mana? So seperti saya katakan pada peringkat awal, so kita buat create atau kita masukkan dulu gambar kita, so import macam biasa, ataupun kalau rajin kita lukislah dekat dalam ni sendiri. Okay, saya import to the library, contohnya kapal terbang play mana? Okay, ni kapal terbang ni gambar kita import. Okay, sekarang kita nak gambar ni menjadi simbol. So sama jugalah. Insert new symbol. Okay, kapal terbang. So apa beza ni? Seperti saya kata awal-awal dulu, kalau ada pergerakan dalam simbol tu, selalunya saya akan pilih movie clip, so dapat tahu. Okay, kalau benda tu static saja, saya just pilih grafik, so saya tahulah benda tu static. So itu beza dia lah, untuk memudahkan kita mengurus file-file kita ataupun simbol-simbol dalam library. So just tarik saja gambar kapal terbang ni. Okay, so dah ada simbol lah. So kita patah balik dekat scene kita ni. Okay, so masukkan je lah. Jangan masukkan yang ni yang gambar kita import ni, kita masukkan gambar simbol kita So simbol kita kat sini, so kalau besar sangat kita kecilkan lah, bergantunglah kepada size. Okay, so saya gunakan image PNG supaya background tak ada. Kalau saya masukkan background, kalau ada background bahagian belakang, saya kata stage aeron biru ni, so dia tak nampak lah. Okay. So ini cara pertama. So saya masukkan dulu dekat ni, keyframe pertama, maksudnya kat frame pertama ni ada keyframe ni, kapal terbang ni. So klik kanan, tertikus anda dekat layer ni kapal Klik kanan, add classic motion tuning. Secara automatik akan ada layer sebelah atas. Okay, saya ulang. Saya dah masukkan satu grafik. Tak kisahlah movie clip ataupun yang static. Okay, tapi ini simbol lah. Simbol ni tadi saya dah buat. Klik kanan, add motion guide. Okay, add motion guide ni lah. Dekat atas ni lah kita boleh buat laluan yang kapal terbang ni akan ikut. Okay, so kita lukis laluan tu gunakan pensel boleh, gunakan brush boleh. Okay, siapa tak keluar brush, pensel? Okay, 3 dot ni ada. 3 dot ni, pilihlah dia tersembunyi. Sebenarnya yang versi yang baru ni banyak tools yang ditambah. Okay, kalau tak ada dalam senarai ni, pensel ni, so pergi kepada 3 dot ni.
Klik je tarik masukkan dekat yang senarai apa ni tools yang kita nak gunakan ni. So ini adalah pensel pensel tu. So tak kisahlah saiz besar macam mana pun, tapi kalau boleh janganlah terlalu besar. Warna pun tak kisah. Okay. So untuk menunjukkan saya gunakan dua. So buatlah laluan dia tu macam mana. Terbang macam tu. Okay. So ini adalah guide untuk kapal terbang tu. Yang automatik dia dah namakan dia sebagai guide. Okay. Cara seterusnya langkah seterusnya kita kliklah berapa saat kita nak. Contohnya 2 saat. Okay, seperti yang saya maklum sebelum ni, kalau kita nak gerakkan satu objek lokasi ke lokasi lain, kita kena insert keyframe lah. So keyframe yang kedua iaitu objek kapal terbang yang kedua. Okay, untuk guide tak payah keyframe, kita masukkan frame saja untuk sebagai rujukan. Okay. So dekat sini bila kita gerakkan, kalau saya nak pastikan okey, lihat ada tanda bulatan tu kena pada garisan. Pastikan tu kena kalau tak kena macam ni tak boleh. Dia tak boleh ikut nanti. Pastikan dia kena tu. Dia attach pada line tadi tu Okey, ini kapal terbang yang di keyframe pertama. Di keyframe kedua, saya zoom out sikit. So saya akan bawa kedudukan yang ni. Okey, pastikan juga dia bersentuhan. Langkah seterusnya kita insert classic twinning. Okey, lihat dia tak ikut. Sebab apa? Sebab masa saya pindahkan tadi tu kita terus shortcut. So kita kena buat macam ni supaya dia ikut laluan dia tu. So barulah dia ikut. Senang saja sebenarnya. Okey. So kalau nak hilang, mungkin kecil nak hilang, so kecilkanlah yang sini. Mana? Alpha. Macam je lah. Ni alpha. Taklah kosong apa. Dia makin hilang. So ini cara classic motion twinning. Okay. So saya tunjuk. Okay. So tadi ni ni kalau siapa download, tapi yang dalam ni saya gunakan kambing So sama je konsep dia. So banner satu simbol dulu, tak kisah static ataupun grafik. Apa ni atau movie clip. Okay. So abaikan ni sebab saya gunakan gambar statik. Okay, masukkan simbol tersebut ataupun sama ada yang grafik atau movie clip pada satu layer yang pertama. Kemudian klik kanan pada layer tersebut dan add classic motion guide. Okay. Langkah inilah klik kanan. Langkah keempat, ni saya kata tadi. Tambah satu layer lagi untuk laluan yang kita kehendaki, yang objek tu akan ikutlah. Contoh tadi kan ada buat beast, bibo lah, ada buat rama-rama terbang tu. Rama-rama terbang nampak macam terbang lah, tapi tak ikut laluan. Kemudian apa, daun nanti, daun gugur dan sebagainya. Kemudian ubah objek pada frame pertama tadi dan pastikan dia ni bulatan tu attach pada laluan tersebut. Kemudian tambah keyframe kedua seperti saya katakan tadi, saya frame ke berapa tadi 24. So pindahkan objek yang kedua ataupun keyframe kedua tu pada kedudukan yang dikendaki. Okey, dan masukkan motion, classic motion twinning.
pada layer objek tadi tu Okey, so siap mana 10 step sahaja. Okey, untuk cara kedua. Mana cara kedua? Okay, ini cara kedua Ini scene kedua. Okey. Konsep dia lebih kurang sama juga. Tadi. Okey, tapi kali ni agak berbeza sikit. So kita buat laluan terlebih dahulu. Okey. Kita buat laluan terlebih dahulu Ini laluan. So buatlah laluan Okey, so kalau laluan kita bergerigi so kat properties ni pilih yang smooth. Jangan pilih yang straight. Kalau pilih straight, kalau kita buat bulatan, tengok dia bergerigi-gerigi lah. Tak smooth. Okey. Kalau boleh pilih smooth pilih smooth. Okey, so buatlah laluan. Contohnya ni kau terbang ni, terbang berpusing-pusing. Okey. So bila kita kadang-kadang kalau kita gunakan pencil tool ni dan kita tengok tangan tak berdong. Tengok ada laluan yang berbentuk macam ni, jangan panik. Jangan buat padam, jangan buat baru. Leceh. So kita ada pilihan selection tool, bawah dia ada sub selection tool. Yang warna putih. Kalau kita nak gerak-gerakkan bahan, barang, objek, kita gunakan yang warna hitam selection tool. Tapi kalau kita nak ubah laluan, kita nak betulkan kita nak delete dan sebagainya, pilih sub selection tool, klik je pada garisan tu. Tengok, lihat. Okay, so boleh delete. Mana point-point yang saya nak buat tu, sorry. Saya delete. Pada point jangan pada garisan. Kalau garisan, keseluruhan garisan tu akan hilang. Point mana yang kita nak delete. Ini saya nak delete. Sorry. Pada point tu tu. Kemudian kita klik kat point tu pun kita boleh ada dia punya angle, ada kita boleh adjust ataupun kita boleh delete ni, tinggalkan yang besar ni. So di smooth lah. So lah kalau ada yang macam tu. Itu tujuan fungsi ni. Selection tool dan sub selection tool. Okey, okey, dan kemudian itu laluan. Okey, dan kita klik kanan. Okey. Ya, ini yang kita dah buat tadi ni mengganggu dah ni. Laluan laluan menggunakan pencil tu. Okey, kalau misal kata nak ubah angle dan sebagainya, dipersilakan lah. Misal kata ini nak buang lalu terlalu bergigi ataupun sebagainya, boleh buang. Kalau darah puas hati, okey. Klik kanan, pilih guide. Okey. So secara automatik dia simbol apa? Pada frame pada layer tu dia akan bertukar menjadi macam apa? Cangkul apa? Cangkul yang untuk korek batu tu Okey, biarkan dulu. Lepas tu tambah satu layer. Okey, tambah satu layer. So ini kapal. Kita masukkan objek kita dekat layer yang kedua. Okey, masuklah daripada library macam tadi jugalah. Kita masukkan yang masukkan simbol grafik gitu Okay. So kemudian bawa layer ni di bawah laluan drag sampai ni dia ada berwarna hitam di bawah laluan tu. Okay. So automatic dia akan ada di bawah
laluan tu So dia macam tadi jugalah. Tapi yang tadi tu kita buat secara klasik. Kita buat 2 layer. Kemudian kita masukkan layer baru sama. Konsep lebih kurang sama. Tapi ini cara yang baru, moden sikit lah. Nanti cara yang lagi satu lagi sama juga. Okay. So langkah seterusnya kita dah buat macam tu. Kita dah masukkan. Okay, kemudian masukkan keyframe kedua sama juga tadi macam yang pertama tadi. Masukkan keyframe kedua pada kapal ni. Insert keyframe. Okay, so ini pun kena insert frame jugalah supaya diikut. Okay, kita masukkan classic twinning. Ini kita ubah ke sini. Okay. Sama je konsep dia. Okay, dan bila saya mainkan test scene. Okay, tapi janganlah kapal terbang tu ikut betul laluan tu, dia ikut ni. Okay, so sebelum kita ubah seterusnya, kita ubahlah angle dia sebab laluan kita menjunam ke bawah. So kita punya ni pun perlulah maksudnya ikut laluan tu. Keyframe pertama, pada keyframe kedua dia mendongak ke atas. Okay. Dan mana? So klik pada layer twinning tu. Dia pergi pada properties, pergi pada klik orient to path. Okay. Tengok beza dia dengan saya sebelum saya buat tadi. Orient to path, test scene. Tengok kapal terbang tu akan berpusing secara sendirinya. Okay. Berbanding kalau saya tak klik orient to path, ini yang berlaku. Boleh kapal terbang boleh undur pula. Tapi bila saya aktifkan orient to path, bila control test movie test scene, berpusing kapal terbang tu. Okay, tapi kalau terlalu laju, panjang seperti saya katakan, makin panjang antara dua keyframe ni, semakin perlahan pergerakan animasi kita. Contohnya saya tambah sampai saat keempat. Saya tekan F5 ni. Saya playhead ni saya masukkan di antara tengah-tengah tu. Saya tekan F5. Kalau tak, awak kena tekan insert frame leceh kan. Taklah, baru satu layer. Kalau dua layer awak nak, senang je. Hanya antara kat mana awak nak tambah, tekan F5. Okay, test scene. Tengok pergerakan dia agak perlahan lah. Okay, so untuk lebih menarik tu patutnya tambah bunyi kapal terbang lah. Tambahlah satu lagi audio. Tapi saya tak ada audio ni lah. Masukkan audio dekat sini. So cantik lah dia punya, kita punya animation. Okay, itu cara yang kedua. Okay. So cara ketiga, sama juga tadi. Okay. So saya buat insert new scene. Okay, cara ketiga, cara yang ini, cara yang ketiga, cara yang moden. Okay, cara moden. Ni ada orang ke tak ada orang? Dengar tak dengar ni? Ada tak? Dengar doktor. Ada. Dengar. Okey, ni sama juga kita tandakan sebagai laluan.
So, sama juga gunakan pencil tool, buatlah laluan macam mana kita nak buat. Doktor, kalau bergerigi tu ambil kat mana doktor? Ni, dekat properties, smooth. Bukan smooth smooth. Saya macam tak jumpa lah dia tersorok. Ni, properties, Yang smooth. Kalau tak ada kat sini, kadang-kadang ada kat bawah lah ni. Kat sini pun ada. Bawah tools ni. Jumpa? mana-mana tak? Tools. Ni, kat tools ni okey, bawah. tool. Dekat panel tools ni, ada kat bawah ni. Tool. Tool lah. Tool pun saya tak jumpa ni. Awak guna brush ke pensel? Saya pakai pensel. Ya ke? Mesti ada ni. Cuba tunjuk. Bila saya buat bulatan dengan pensel tu, dia jadi berpetak. Bergerigi. Cuba tunjuk awak punya. Share. Sekejap. Okey. Macam ni doktor. Sekejap Mana? Klik pencil tu. Ni dia bergerigi ni kita tarik macam biasa je. Itu eyedropper. Eyedropper pencil dah. Eyedropper salah ke? Tak, Ni aku kan? tak tengok. Saya tak jelas. Salah kan? Ni pensel lah kan? Cuba besarkan ni. Mungkin selindung bawah. Besarkan? Panjangkan ni. Buat macam saya. Panjangkan ni. Tarik je ni ke tengah. Okey, jap. Ni tools ni. Tarik je ni. Tepi kat garisan ni. Supaya dia besar. Bukan. Ni macam tadi yang saya tunjuk Mana dah. Ni kan boleh besarkan kecilkan ni. Sempadan antara ni. Tools ni dia keluarlah. Kalau awak memanjang ke bawah, takut dia tersembunyi kat bawah. Panjangkan ni. Kan nampak tu ada pilihan. Oh, yang tu. Okey, jap. Ini boleh tarik-tarik. Nak keluarkan ni pun boleh juga. Tengok. Tapi saya lebih, kan dah hilang dah. Ke mana dah. Saya lebih suka dia berada di sebelah. Ni tak nak masuk dah. Ada jumpa? Dia kena besarkan Okey. Okey, jumpa. Kita tekan smooth tu, dia automatik dia jadi okey lah kan? Tapi tak okey pun. Tak automatik. Kena lukis barulah. Oh, okey. Dia tak boleh automatik. Kena lukis baru sebab sebelum ni awak pilih yang bergerigi tu. Dapat doktor. Ada kan? Saya terpadam ni. Sekejap saya betulkan kejap Mana ni tak nampak lah. Point dia. Okay. Jadi lah. Okay, nak jadikan dapat apa? Pergerak ni laluan yang smooth lah. Jadi tu. So kena tengok lah. Supaya dia kurang
Okey, kemudian masukkan sama juga tadi, masukkan layer kedua. Okey, ni layer 1 laluan, masukkan layer kedua, daun. Okey. Sama jugalah saya kena import dulu daun. Go to the library list. Okey, insert new symbol. Daun Kita buat dulu daun sebab tak ada simbol daun. Leaf lah. Okey. Okay, so dekat layer yang kedua tadi, ni layer pertama kita buat laluan, layer kedua sama juga tadi konsep dia, kita masukkan daun ni lah. Okey, kalau besar lagi kita kecilkan kat sini pun boleh. Okey. So kalau lihat dekat arahan tu, masukkan langkah kedua masukkan simbol. Langkah ketiga masukkan frame bagi kedua-kedua hingga frame yang bersesuaian lah. Jarak dia lah macam tadi saya kata kalau jarak antara tu rasa-rasa daun ni jatuh berapa lama. Okey. Okey. Agak-agak lah. So saya masukkan frame saat ke 93 saat lah. Insert frame untuk kedua-duanya ni. Okey, so cara animate yang baru ni kita just klik sini kalau kita nak buat motion tuning kan. Just klik motion tuning. Ni tadi tanya beza dia apa. So buat macam ni. So pergi ke frame yang terakhir, frame 90. Kita drag je. Okey, so dah ada dua ni lah. Dah ada dua keyframe lah. Tapi kalau kita mainkan, maksudnya dia tak ikut laluan tu lagi. Okay. Dia ikut straight dari sini ke sini. Okay. Tak apa. So kita boleh bawa ke atas. Just ini laluan ni just untuk panduan saja. Okay, kalau baca kat situ yang keempat, kita masukkan pula. Kita masukkan motion tuning macam tadi saya tunjukkan. Kemudian yang kelima, okay, kita masukkan keyframe tadi tu yang terakhir. Okay, so yang ke-6. Okay, langkah yang ke-6. Aktifkan laluan ni. Maksudnya sekarang ni tengah aktif ni. Aktifkan laluan gunakan selection tool. Aktifkan ni. Kita copy. Ctrl C ataupun edit. Copy. Okay, dah. Kemudian langkah ke-7 kita copy. Lepas tu dui klik pada motion layer motion tuning. Dui klik pada sini. Ni bukan kat sini dekat sini. Okey, automatik dia akan ada option lagi. Ni option ni kita bila kita nak inilah ni advance lah sikit. Kalau kita nak ubah kelajuan, ubah kedudukan, ubah point-point dan sebagainya. Okay, kemudian kat sini kita copy, double klik kat sini, kita edit in paste. Tu. Tadi tu lah. Kan dah ikut tu. Okay. So kemudian dekat property tadi, klik orient to path. Dan laluan ni dah kita tak gunakan, kita buang lah. Sebab kita just tadi tu untuk mencari laluan ke mana kita nak, macam mana daun tu jatuh daripada atas ke bawah. Okay, so jadi so saya tadi mungkin ada point-point yang tu. Tapi laju sangat lah. So, laju sangat seperti katakan tadi tu. Jarak antara ni
Untuk yang ni pastikan dulu jarak dia, masa dia. Sebab kalau awak ubah nanti, sebab dia dah jadi point-point pergerakan dia. So agak susah lah kalau misal kata awak tambah frame kat sini. So dia pun bertambah juga tu. Bertambah juga point-point dekat bahagian-bahagian tertentu lah. Okay. So itu cara ketiga. Okay, kalau awak nak gunakan ni dalam, bukan kat scene, awak buat dalam simbol lah. Maksudnya copy semua ni. Copy dari sini sampai sini. Copy frame. Copy frame. Buat dalam simbol. Maksudnya leaf, daun, jatuh, MC. Okay, movie clip, klik OK, paste frame. Okay, so pergi pada scene. Contohnya saya nak masukkan dekat scene satu tadi ni. So saya just masukkan satu layer khas. Contohnya daun, supaya saya kena tahu itu adalah apa? Layer daun saja. So masukkan yang saya katakan tadi, masukkan jatuh movie clip tadi tu. So bila sorry. Okay. So kemudian kita try test scene. Tu daun jatuh serentak. Tapi daun ni kita tak buat dekat scene. Kalau terbang ni kita buat kat scene. Tapi daun tu jatuh dalam simbol daun jatuh MC. Yang saya kata tadi tu, dalam movie clip mungkin ada movie clip lain. Okay, so ini path animation. So memang selalu kita gunakan dalam pembangunan animasi. Ada nak tanya?